Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 26 Jun 2021 bersama saya VVA Mirza Ika. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan kira-kira 1.7 juta ringgit bantuan ihsan khas untuk diagihkan kepada 2,535 rumah di kawasan daerah Terusan dan Sundar yang terjejas akibat banjir baru-baru ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg telah meluluskan bantuan ihsan khas itu sebaik mengetahui kejadian banjir yang berlaku dan kesan kepada penduduk yang terjejas. Katanya daripada jumlah itu 1,255 rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Sari dan 1,280 rumah lagi di kawasan Dun Bak Kelalan. Beliau bersyukur apabila Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Sohari bersetuju memberikan bantuan ihsan khas kepada penduduk yang terkesan akibat banjir. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan sumbangan ihsan khas banjir kawasan Terusan dan Sundar di Pejabat Daerah Kecil Terusan Lawas pada Khamis. Mengulas mengenai proses vaksinasi di daerah Lawas, Datuk Amar Awang Tengah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari meminta masyarakat di daerah Terusan mendaftar dan mengambil suntikan vaksin COVID-19. Ini kerana jelasnya masih ramai masyarakat di daerah Terusan dan Lawas yang belum mendaftar mendapatkan vaksin dan berharap masyarakat mengambil peluang ini untuk mendapatkan suntikan tersebut. Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah meluangkan masa melawat 3 sekatan jalan raya SJR di daerah Lawas iaitu SJR Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lawas, SJR Pejabat Pos dan SJR Lapangan Terbang Lawas pada Jumaat. Dalam lawatan itu, beliau telah diberikan taklimat oleh Polis Diraja Malaysia daerah Lawas berkenaan dengan keadaan semasa SJR di waktu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selepas taklimat, Datuk Amar Awang Tengah beramah mesra dengan petugas barisan hadapan dan menyampaikan bungkusan makanan kepada anggota yang bertugas di ketiga-tiga SJR itu. Laporan seterusnya, Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri akan dijadikan pusat pemberian vaksin PPV jenis Sinovac bermula Sabtu. Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin berkata, ini selepas hari terakhir PPV IKBN memberikan suntikan vaksin COVID jenis AstraZeneca. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke PPV IKBN pada Jumaat. Sementara itu, penyelaras PPV Dr. Kang Zin Rong berkata sambutan terhadap vaksin AstraZeneca amat baik dan setiap hari dos vaksin berjaya dihabiskan. Katanya, seramai 9,900 individu telah menerima vaksin tersebut sejak pelaksanaannya bermula dari 7 hingga 25 Jun 2021. Beliau menambah sebanyak 800 dos vaksin Sinovac akan dibekalkan untuk penerima mulai Sabtu dan kapasiti itu akan ditambahkan ke 1,200 jika perlu memandangkan ruang dan kemudahan yang sedia ada adalah mencukupi untuk penambahan kapasiti tersebut. Tambahnya lagi, masa pemberian vaksin di PPV IKBN Miri bermula jam 8 pagi hingga 8 malam kerana mengambil kira proses pemberian vaksin Sinovac dijangka akan melibatkan lebih ramai penerima. Selanjutnya, program sukarelawan pelancongan bagi negeri Sarawak yang bermula pada Khamis telah melibatkan seramai 2,000 petugas barisan hadapan dalam sektor pelancongan dan kebudayaan Tourism Frontliners menerima suntikan vaksin COVID-19. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEK, Datuk Seri Nancy Shukri, program bersama Kerajaan Negeri menerusi Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak MTEK ini merupakan strategi untuk memberi keyakinan kepada orang ramai apabila sektor pelancongan dibuka nanti. Katanya usaha ini juga dapat membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI mempercepatkan proses vaksinasi dalam kalangan rakyat di negara ini, khususnya di negeri Sarawak. Beliau berkata demikian selepas melakukan kunjungan ke Pusat Pemberian Vaksin Industri PPV in Pelancongan di Bangunan Persatuan Gereja-Gereja Sarawak SCS Kuching bersama Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah pada Jumaat. Tambah Datuk Seri Nancy, pengusaha kraft di luar bandar juga adalah Tourism Frontliners yang boleh mendapatkan vaksin dalam program tersebut. Seramai 66 sukarelawan yang terdiri daripada MOTEK, MTEK dan Persekutuan Pelancongan Sarawak SDF bekerjasama dengan KKM dalam menjayakan program selama 4 hari 24 hingga 27 Jun tersebut.
Dalam perkembangan sama, Datuk Abdul Karim yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sentiasa berganding bahu dalam memastikan program vaksinasi ini berjalan lancar agar rakyat Sarawak bersedia dan tidak perlu bimbang apabila tahap imuniti kelompok dapat dicapai dalam masa terdekat. Sehubungan itu jelasnya, program sukarelawan pelancongan turut akan diadakan di Sibu dan Miri dalam masa terdekat. Datuk Abdul Karim menambah, di bawah program ini, vaksin COVID-19 percuma akan dibekalkan oleh kerajaan dan dikirimkan kepada sektor swasta yang berkelayakan. Untuk itu, mereka diminta menyediakan pasukan perubatan dan pusat vaksinasi bagi mencapai matlamat meningkatkan kadar vaksinasi di seluruh Malaysia. Program sukarelawan pelancongan bagi negeri Sarawak telah diselaraskan melalui Protect Health Corporation (PHC) dan mendapat kelulusan dari Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 (CITF). Sementara itu, pelbagai inisiatif terus diketengahkan dalam usaha memperluas dan mempercepatkan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat di Sibu. Terbaru, Pengarah Urusan Pansar Berhad, Pemancar Datuk Jason Taihi tampil dengan idea mengubah suai bas persiaran menjadi bas cucuk vaksin untuk memudahkan petugas vaksin bergerak memasuki jalan yang tidak besar di kawasan kampung. Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Sarawak merangkap adu nangka Datuk Anwar Rapai yang meninjau persiapan pengangkutan itu pada Jumaat merakamkan terima kasih kepada Datuk Jason kerana meminjamkan bas persiarannya untuk program imunisasi COVID-19. Beliau juga berharap bas cucuk vaksin itu dapat dilancarkan pada minggu hadapan. Manakala di Bau, seramai 1,166 lagi penduduk di situ telah menerima dos suntikan vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada Khamis. Daripada jumlah tersebut, seramai 1,148 orang menerima dos pertama mereka, sementara 18 lagi melengkapkan dos kedua. Tinjauan vaksinasi harian di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Akademi Bomba Bau mencatatkan seramai 1,061 menerima dos suntikan yang pertama. Program sama bagi dos suntikan pertama yang dikendalikan Unit Bergerak PPV Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Bau 40 orang, PPV Klinik Union 14 orang dan PPV Klinik Teddy 33 orang. Di Dun Sebuyau pula, seramai 400 penduduk lagi menerima vaksin COVID-19 pada hari keempat program vaksinasi COVID-19 kebangsaan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Kampung Lutong, Sebangan pada Khamis. Tinjauan mendapati semua penerima mendapat temujanji melalui aplikasi MySejahtera dan yang mendaftar secara manual di Klinik Kesihatan Sebangan sebelum ini. Malah ketika ditemui, rata-rata penerima bersyukur kerana telah menerima vaksin COVID-19 untuk dos yang pertama dan teruja menunggu temujanji bagi dos kedua. Mereka juga berharap para penduduk yang belum mendaftar untuk segera berbuat demikian bagi menerima temujanji menerusi aplikasi MySejahtera. Hari ini saya telah divaksin. Mana-mana yang masih belum divaksin, jangan takut ada kesan apa-apa untuk kita divaksin. Boleh daftar dengan MySejahtera ataupun terus pergi ke klinik yang berdekatan. Alhamdulillah, cukup saya telah pun divaksinkan hari ini dan saya bawa pesan jangan takut. Tidak ada apa-apa. Sementara itu, bagi memastikan kelancaran di Pusat Pemberian Vaksin, Pusat Hikmat Parlimen Batang Lupa telah menghantar sumbangan peralatan kepada PPV Dewan Masyarakat Kampung Lutong, Sebangan. Laporan berikutnya, agihan bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang di kawasan Dun Katibas diteruskan dengan sebanyak 310 lagi bakul makanan dihantar menggunakan jalan darat dan bot panjang. Penghantaran dilaksanakan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Song, Pejabat Daerah dan Pusat Khidmat Katibas pada Jumaat itu untuk Ketua Isi Rumah KIR di kawasan Katibas Hilir dan Katibas Hulu. Setakat hari ini, seramai 2,680 KIR atau 57.9% di Katibas telah menerima bantuan makanan BKSS tersebut. Bantuan itu diharap dapat membantu meringankan beban penduduk yang terjejas sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya VVM Mirzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.